Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 5.30 petang di bulan Ramadan, kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dan soal agama. Dan insya-Allah untuk minggu hadapan, Talaki Safinatun Najah hari Jumaat akan bermula pukul 6 petang semula. Jadi bulan Ramadan, Talaki Safinatun Najah diawalkan 30 minit setengah jam, bermula 5.30 petang. InsyaAllah minggu hadapan akan kembali Talaki Safinatun Najah bermula pukul 6 petang hari Jumaat. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Mani FM. Dan anda boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi minggu ini minggu yang keempat lah di bulan Ramadan. Jadi untuk minggu ini insya-Allah saya akan menyambung kembali. Pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi saya membicarakan perkara sunat ketika berwuduk ni, saya akan susun mengikut tertib hak fardu wuduk. Jadi insya-Allah saya akan susun mengikut tertib fardu wuduk. Jadi untuk minggu ini insya-Allah lah saya akan menyambung pembicaraan perkara yang disunatkan ketika menyapu kepala. Menyapu kepala adalah fardu wuduk yang keempat. Menyapu kepala fardu wuduk yang keempat. Jadi ketika menyapu kepala, hak wajib ketika menyapu kepala, menyapu satu juzuk daripada kepala. Satu juzuk ni banyak mana, walaupun sedikit sahaja. Walaupun sehelai rambut sahaja. Dalam mazhab Syafi'i kita sudah memada menyapu kepala. Sudah memada menyapu kepala walaupun sapu tu hanyalah satu helai rambut sekalipun. Tu hak bicara dahulunya, hak fardu wuduk yang keempat. Ketika menyapu kepala. Ketika menyapu kepala, disunatkan. Disunatkan menyapu sekalian kepala. Sidang pendengar, menyapu kepala. Tetapi apabila atas kepalanya tumbuh rambut, maka
menyapu rambut yang berada di dalam hak kepala. Menyapu rambut yang berada di dalam hak kepala. Quran memerintah wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Dan sapu oleh kamu akan kepala kamu. Sapu kepala. Jadi Al-Quran memerintah sapu kepala. Bukan sapu rambut. Sapu kepala. Apabila di atas kepala tumbuh rambut, maka sapu rambut yang berada di dalam hak kepala. Sebab kita ni sapu rambut sentiasa. Sapu rambut sentiasa. Bila rambut tak ada, dia cukur kepala. Ni pernah timbul lah. Bila masuk pondok, dia cukur kepala. Bila masuk pondok. Bila cukur kepala, ni budak baru nak belajar. Maka dia pun tanyalah lepas cukur rambut tu. Dia pun tanya. Dan saya ambil wuduk nanti, saya nak sapu di mana sebab rambut tak ada atas kepala saya. Dan dia tak pernah cukur kepala. Jadi selama-lamanya dia berwuduk adalah menyapu rambut. Jadi pertama kali masuk pondok, cukur kepala. Jadi bila tidak ada rambut dalam atas kepala, maka timbul muskil lah dia. Timbul tanda tanya dia. Rambut tak ada, saya nak sapu macam mana? Sapu kepala. Ayat Al-Quran memerintah sapu kepala. Asal tu? Ada rambut, maka sapu rambut yang tumbuh di dalam hak kepala. Faham tak sidang pendengar? Sapu rambut yang berada di dalam hak kepala. Maksudnya kalau rambut panjang, macam orang perempuan. Rambut dia panjang. Apabila rambut dia panjang, jadi rambut dia tu sudah turun ke bawah. Di belakang dia sudah turun ke belakang. Jadi dia tidak memada ambil rambut hak ujung dia tu, hak di belakang tu, dia nak sapu di rambut dia di hujung di ekor. Tidak memada. Sebab rambut tu panjang, sudah keluar daripada hak kepala. Sebab itulah kalau orang perempuan ni, dia sanggur rambut dia. Dia sanggur rambut dia. Dia tak boleh nak sapu rambut atas hak sanggur tu. Sebab hak sanggur tu nanti apabila dia buang sanggur, dia lepaskan rambut dia, sudah tidak ada di dalam kawasan kepala. Memang tidak ada di dalam kawasan kepala jadinya. Faham tak ni? Tak ada dalam kawasan kepala jadinya. Sebab dia sudah rambut tu panjang terhulur keluar. Jadi rambut yang di dalam hak kepala. Jadi kalau orang lelaki ni, itulah orang lelaki ni. Sebab rambut dia tak panjang. Tapi kalau lelaki yang panjang, samalah. Dia ambil rambut di belakang, dia pun nak sapu di hujung rambut. Tidak memada. Sapu rambut yang berada di dalam hak kepala. Dia kena gitu. Adapun orang tahallul, dia gunting rambut hak di hujung pun tak apa. Sebab dia nak kepada gunting rambut. Rambut hak di hujung pun tak ada masalah sebab dia bukan berkait dengan kepala. Dia gunting rambut ketika tahallul. Adapun berwuduk, bukan sapu rambut, sapu kepala. Sapu kepala, di atas kepala tumbuh rambut. Sapu rambut yang berada di dalam hak kepala. Dia kalau perempuan macam sebut tadilah, kalau rambutnya disanggul, tak boleh nak sapulah atas sanggul tu. Sebab bila sanggul tu dibuka, rambut tu akan terhulur keluar daripada kawasan kepala.
Jadi sapu kepala ataupun sapu rambut yang tumbuh di dalam hak kepala. Hak wajibnya sapu satu juzuk, satu bahagian, walaupun hanya setakat seorak rambut sahaja sudah memada di dalam mazhab Syafi'i kita. Disunatkan. Baru pergi kepada sunat. Sunat menyapu sekalian kepala. Sunat menyapu sekalian kepala. Dan kalau tumbuh rambut, sunat menyapu sekalian rambut. Sunat menyapu sekalian rambut sehinggalah rambut yang terjuntai, yang keluar daripada hak kepala. Sunat menyapu sekalian kepala dan juga menyapu rambut yang tumbuh dalam kepala. Tapi sunat menyapu rambut ni sehinggakan rambut yang terjuntai keluar daripada hak kepala, sunat sapu belakang. Jadi makna kalau orang perempuan rambut dia sampai ke belakang, dia pun sapu kepala di belah atas, sampailah dia pun sapu rambut sampai ke penghujung rambut. Sunat seumpama tu. Itu yang akmal, itu yang sempurna. Sekurang-kurangnya sapulah. Satu ubung-ubung. Sebesar tapak tangan, sapu di ubung-ubung di hadapan kepala. Hak tu hak pertengahan lah. Hak pertengahan. Hak wajib, sapu satu juzuk daripada kepala, walaupun satu orak rambut sudah memada. Nak comel, sapu satu ubung-ubung. Tu nak comel. Sapu ubung-ubung. Nak comel laginya, sapu sekalian kepala. Sapu sekalian kepala. Tu hak akmal, hak sempurna ketika menyapu kepala. Kenapa disunatkan menyapu kepala? Sebab mengikut perbuatan Nabi SAW, yang mana menyapu sekalian kepala ni, menyapu sekalian kepala ni dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, hukumnya adalah wajib. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, wajib menyapu sekalian kepala. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, wajib menyapu sekalian kepala. Kalau mazhab Hanafi, dia sekurang-kurangnya sapu 1/4 kepala ataupun 1 ubung-ubung. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, 1 juzuk, 1 orak rambut pun sudah memada. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, wajib sapu sekalian kepala. Kita mazhab Syafi'i, sunat sapu sekalian kepala. Kemudian dahulu saya sudah bicara berkaitan dengan perbezaan antara basuh dan sapu. Saya sudah bicara dahulu ketika membicarakan fardu wudu. Perbezaan antara membasuh dengan menyapu. Sebab perintah Al-Qurannya 2. 1, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Perintah Al-Qurannya wamsahu biru'usikum. Jadi perintah Al-Quran ni 2. Satunya, maka hendaklah membasuh oleh kamu akan muka kamu, dan membasuh oleh kamu akan kedua tangan sampai ke siku. Dan satu laginya, dan membasuh oleh kamu akan 2 kaki hingga 2 mata kaki. Itu membasuh Quran perintah. Adapun kepala, wamsahu biru'usikum. Maka hendaklah kamu sapu akan kepala kamu. Sapu kepala. Jadi muka
tangan sampai ke siku. Kemudian kaki, Quran memerintah basuh oleh kamu. Adapun kepala, Quran memerintah dan sapu oleh kamu akan kepala kamu. Beza tu. Satunya perintah basuh, satunya perintah sapu. Satu perintah basuh, satu perintah sapu. Jadi apa beza antara basuh dengan sapu? Basuh kena ada titik-titik air. Kena ada titik-titik air. Itu dipanggil basuh. Basuh ni syarat dia jarul ma' alal udwil maghsul. Berlari air atas anggota yang dibasuh. Apa makna berlari air? Ada titik-titik air, ada jirim air. Itu makna berlari air. Pada anggota yang dibasuh, muka, dua tangan sampai ke siku, kemudian kaki sampai ke dua mata kaki. Kena ada air. Adapun sapu, sidang pendengar, sapu kepala, fardu wuduk, sapu telinga, sunat wuduk. Bila kita sebut kata sapu ni, tidak ada titik air. Contohlah kalau sapu ni, kalau kita berwuduk menggunakan air koloh. Kalau kita berwuduk menggunakan air koloh. Kita pun selam tangan kita dalam koloh. Kita pun angkat tangan kita. Tapak tangan kita basah. Tapi di tapak tangan kita tidak ada titik-titik air. Kemudian kita pun sapu kepala. Itu panggil sapu. Kita tadah tangan kita bawah air pahit. Kita tadah tangan kita bawah air pahit. Kita buat keluar tangan kita daripada air pahit. Di tangan kita tidak ada titik air. Tapi tapak tangan kita basah. Itu dipanggil sapu kepala. Begitu juga dengan sapu telinga. Pada ni sidang pendengar. Itu dipanggil sapu. Al-Quran perintah sapu. Kalau anggota yang dibasuh, sebaliknya menyapu, itu tidak sah sama sekali. Dia lap-lap je muka orang yang nak berwuduk, contoh orang uzur. Dia lap-lap je tangan sampai siku, orang yang nak berwuduk, contoh orang uzur. Itu memang tidak memada. Dia, ni sidang pendengar kena ambil tahu molek. Ni kalau kita kata kok berkait dengan biasanya kita wudukkan orang sakit. Kita wudukkan orang sakit. Jadi kadang-kadang wuduk orang sakit ni, dia orang sekarang ni dia pakai benda ni, pakai spray. Spray tu. Spray dia serang spray tu. Spray pokok bunga ke apa. Spray lah, pakai spray. Jadi, apabila dia pakai spray, memang keluar titik-titik air. Dia panggil jirim air. Ada. Tapi jirim air tu dia terlampau halus. Mana dia tak banyak. Dia tak banyak. Makna kalau dia spray sekali saja, contoh untuk basuh muka pesakit, memanglah di muka, di tapak tangan orang yang menolong tu basah. Tapi ada tak titik air, jirim air, zat air ada ke tak? Ada kena jaga tu. Ni pernah saya tengok. Dalam satu video. Video ni menceritakan macam mana wudukkan orang sakit. Ditunjuk di video ni. Dan orang sakit tu memang orang betul lah. Orang betul yang berlakon sakit lah. Orang tu orang segar tengok pada gambar tu, pada video tu. Tapi berlakon sebagai orang sakit. Dia terlentang. Jadi yang menolong ni, dispray air atas tapak tangan yang menolong. Dispray air atas tapak tangan yang menolong. Dispray. Jadi di tapak tangan yang menolong tu,
airnya, alah, tak banyak manalah. Cuma ada di tapak tangan saja. Tidak penuh satu tangan orang yang menolong. Hanya ada di tapak tangan saja. Ada di tapak tangan saja. Dia pun pesan kepada pesakit, apabila air wuduk ni kena di muka, suruh niat ambil air semayang. Dia pun ambil air yang ada sedikit di tapak tangan, sedikit saja. Sebab di spray-spray atas tapak tangan yang menolong ni. Dia pun letak pada muka pesakit. Pesakit tu berniat lah. Tapi ni pelakung je, bukan pesakit sungguh. Letak tu, dia pun gosok ni satu muka. Gosok satu muka. Beres dia kata. Cuba sidang pendengar fokus. Ambil perhatian molek. Oleh kerana di tapak tangan dia tu air hanya ada sedikit sahaja. Dia letak air tu permulaannya di dahi. Di dahi yang terlantar ni lah. Yang melakungkan sakit ni. Dia letak di dahi pelakung ni. Dia letak dahi pesakit ni lah sebut pesakit. Letak di dahi pesakit. Semasa letak di dahi pesakit, di dahi tu masih lagi ada jirim air. Dia panggil membasuh. Dia panggil membasuh. Faham tak ni? Dia panggil membasuh. Jadi, apabila nak turun ke hidung, ke pipi, ke dagu, agak-agak sidang pendengar, ada tak lagi titik air? Jirim air ada tak lagi? Nak tanya situ. Titik air, jirim air dia ke tidak? Ketika mula-mula dia letak air di dahi pesakit itu dengan air yang sangat sedikit, ketika kena dahi itu memang ada jirim air. Tetapi oleh kerana air itu terlampau sedikit, jadi mula-mula kena dahi itu memang ada jirim air, ada titik air. Tetapi bila tangan yang menolong tu turun ke bawah, masih lagi ada tak jirim air? Masih lagi ada tak titik air? Tapi memang tapak tangan orang yang menolong tu memang masih lagi basah. Tapi ada tak titik air? Tak ada dah lah. Titik air habis di dahi pesakit tu je. Maknanya dia hanya membasuh sebahagian muka, dia menyapu sebahagian muka, maka tidak sah. Dia wajib membasuh sekalian muka. Dia berbeza dengan contohnya kita berwuduk sendiri. Kita berwuduk sendiri dengan bahawa kita ambil air koloh. Jadi di tapak tangan kita tu, banyak air koloh ni. Ni banyak ni. Sama tu lah kalau kita ambil dua belah tangan, sekali pergi ke muka tu, basuh sekalian muka dah jadinya. Kau dua belah tangan. Kalau kita kata sebelah tangan kita pegang tepi koloh. Sebab air koloh tu tak banyak. Sebelah tangan saja kita ambil air koloh. Jadi kita ambil air koloh tu. Banyak ni banyak di tangan kita ni. Penuh tapak tangan kita ni air koloh. Kita pun basuh muka. Agak-agak cukup tak satu muka tu membasuh? Kemungkinan cukup. Sebab apa? Sebab penuh air Allah di tangan kita. Ada pun yang saya cerita dalam video tadi, nak tunjuk cara wudukkan pesakit, dia spray atas tapak tangan yang menolong, tapi air hanya ada di tengah tapak tangan sahaja. Tak banyak. Maknanya kalau letak di muka pesakit, belah atas dahi saja ada jirim air, turun ke bawah, air sudah tak ada. Maka tidak memada. Dan saya pernah tengok sekali video juga. Dia nak tengok bola.
Maka sebelum nak tengok bola tu, nak semayang maghrib. Jadi nak cerita mudah je nak semayang ni. Untuk berwuduk, ambil air mineral padan dah. Air mineral, jangan kita ambil air mineral padan dah. Untuk kita berwuduk sebab kita nak semayang fardu maghrib ni. Nak tengok bola. Maka ni apa panggil apa? Dibuat, ni panggil buat pertunjukan tu lah. Dipanggil apa? Buat, cuba dalam FB tulis. Dibuat apa? Dibuat, ni. Tak ada dalam FB ni. Dia panggil apa ni? Buat pertunjukan lah. Macam mana cara berwuduk menggunakan air mineral, menggunakan air yang sedikit. Maka dia pun tunjuk. Dia pun ambil air mineral kecil je. Ambil dia kecil saja. Dia pun bubuh atas tangan dia. Tapi dia buat atas tangan dia. Demo. Dia buat demo. Ada dalam komen dia kata demo. Buat demo. Jadi dia pun tunjuk macam mana mudahnya nak berwuduk tak payah air banyak-banyak. Tak payah air banyak-banyak. Dia pun bubuh air atas tangan dia. Hak yang buat demo ni. Buat pertunjukan ni. Dia mahu tangan dia. Tapi sedikit juga dia buatnya. Dia pun tunjuk basuh muka. Kena hati-hati. Pastikan membasuh sekalian muka. Bukan membasuh setengah muka, menyapu setengah muka. Itu kena hati-hati. Bahkan kalaulah air tu sedikit, tapi alhamdulillah dapat menyapu sekalian muka. Air sedikit tapi dapat, bukan menyapu pula dah. Air sedikit tapi dapat membasuh sekalian muka. Maknanya satu muka tu ada jirim air, ada titik air. Tapi ngam-ngam lah kita kata. Air sikit sangat. Tapi bukan menyapu muka, tetapi membasuh muka. Sedikit sangat air digunakan. Yang mana masih lagi membasuh dengan bawa ada titik air. Sedikit sangat hukumnya makruh. Berlebihan menggunakan air, hukumnya makruh. Terlampau sedikit menggunakan ketika wuduk, hukumnya makruh. Itu menggunakan sedikit yang masih lagi dihukumkan membasuh sekalian muka. Faham tak ni? Kalau sedikit hanya membasuh setengah muka, menyapu setengah muka, tu tidak sah wuduk. Kemudian dalam demo video hak pesakit itu, dia pun ambil tangan pesakit, dia pun spray. Dia spray gitu je. Macam saya sebut permulaan tadi, menggunakan spray ni, titik air dia tak banyak. Dia spray sekali, kemudian dia pun gosok satu tangan pesakit. Sama juga. Kena pastikan tangan sampai ke siku basuh. Bukan basuh separuh, sapu separuh. Ini ada komen dalam FB ni, penting untuk jemaah haji umrah. Ketika nak berwuduk tu lah pakai spray. Dia kalau spray sendiri, untuk wuduk kita sendiri, kita tak bimbang. Sebab kita akan spray di muka kita acak kali. Tak spray di muka kita acak kali. Spray di tangan pun acak kali. Mana nak kena spray acak kali? Maksud dia gitu. Hak saya kata, hak demo dalam video tadi tu, ada dua video saya tengok. Satunya video macam mana wudukkan pesakit. Satunya demo video berwuduk ketika nak tengok bola, nak sembahyang maghrib. Saya ada tengok dua demo, dua video. Adapun kalau kita berwuduk nak pergi Mekah pakai spray, kalau kita spray sendiri, kita akan spray muka kita acak kali. Biar air tu ada titik-titik air pasti. Ni hak saya nak peringat ni, hak spray air untuk wudukkan pesakit. Ada ni. Kena ada air. Dan pernah saya terpandang orang yang lap muka orang yang terlantar. Dia lap muka. Pada permulaannya saya beranggapan lap muka pesakit ni nak hilang panah.
Kan muka dia panah. Orang Terengganu panggil panah seuh. Orang Terengganu panggil panah seuh. Jadi panah dianya. Maka ambil kain tuala untuk sejukkan muka. Itu pada anggapan saya mula-mula. Kena-kena dia nak wudukkan pesakit. Pesakit tu nak semayang. Dia nak wudukkan pesakit. Tapi kain yang digunakan untuk lap di muka tu, kain tu dia perah habis. Kain tu hanya tinggal basah sahaja, tapi tidak ada jirim air. Maka tu tidak memada. Boleh kita wudukkan pesakit menggunakan kain tuala. Menggunakan kain tuala. Dia ambil tuala, bubuh dalam air dalam satu cetong. Dia pun buat keluar tuala kecil ke contohnya. Dia pun perah sedikit lah kain tuala tu. Sebab kalau tidak perah, dia akan jadi apa ni? Bertitik. Kalau orang Terengganu panggil, berjeruk lah orang Terengganu panggil. Maknanya kalau tidak perah, dia pun perah lah tuala tu. Jangan perah banyak. Perah sebahagian. Maknanya tak titik dah. Mana tak berjeruk dah orang Terengganu panggil. Kemudian di tuala masih lagi ada air. Dia pun letak di muka pesakit. Disuruh pesakit niat wuduk. Pesakit pun niat wuduk. Dia pun tekan tuala. Air pun keluar. Ni panggil sejai-sejai. Ni ada komen ni. Muhammad Hanafi komen di FB ni sejai-sejai. Itu Terengganu sebut. Kalau tak perah tuala tu, air jadi sejai-sejai. Berjeruk airnya. Sejai-sejai jadinya. Maka tuala tu diperah sikit. Jangan perah habis. Perah sikit. Jadi letak atas muka pesakit itu. Pesakit ni tekan tuala, air pun keluar. Maka gosoklah sekalian muka pesakit. Boleh menggunakan tuala. Lepas tu sidang pendengar jangan buat soal pelik pula. Soal pelik macam mana? Ustaz sebut tadi, masukkan tuala ke dalam air dalam cetong. Air cetong lah. Bekas air dan cetong. Masukkan tuala ke dalam bekas air cetong. Dah jadi mustakmal ke air cetong tu. Tu soalan pelik. Tu soalan pelik. Tak akan jadi mustakmal air tu dengan masukkan tuala. Nanti lepas habis bicara wuduk ni, bicara sunat wuduk, saya akan balik kepada kitab Safinatun Najah. Saya akan masuk pada bicara tajuk air. Tajuk air. Saya akan pergilah perincian kepada air mutlak, air mustakmal. Manakah yang dipanggil air mustakmal? Kalau masukkan tuala ke dalam air cetong, timbul persoalan, tak di mustakmal ke air tu ustaz? Soalan tu soalan lucu lah orang panggil. Tak akan jadi mustakmal. Pandai ni? Dulu adalah fahaman lucu tu. Dahulu adalah fahaman lucu. Ni ada Hasnul Harun tanya. Kita spray air ke muka. Bila kita kena niat wuduk? Ketika air tu sampai ke muka atau kena tunggu air mengalir baru niat? Air kena muka, niat . Tak mengalir lagi, janji di muka tu ada air. Walaupun air tu belum mengalir. Tapi air sampai di muka dengan air mengalir, tu setengah saat je beza dia. Tapi nak ceritanya, air sampai ke muka, dipanggil membasuh muka. Mengalir tu kerana air sebab kita duduk menegak, dia mengalir lah. Air sampai ke muka, niat wuduk lalu dah. Setengah saat dia akan mengalir. Dah, ketika air sampai ke muka, niat wuduk. Tu ada soalan dalam FB tu. Dulu ada fahaman yang lucu sikit lah. Air yang digunakan untuk berwuduk. Air dalam beldi contohnya digunakan untuk berwuduk. Setakat anak dia masuk jari main air dalam beldi tu. Allah awang bapalah kamu main air masuk jari dalam beldi. Mustakmal dah air beldi hok mok nak ambil semayang. Tu lucu sangatlah. Pada ni tak akan jadi mustakmal dengan masuk jari budak seumpama tu. Tengok budak ni geram dengan air, main dek celeh main air dalam beldi. Gini kita tanya anak kita awang,
minat ke air beldi tu. Lama sebab tak pernah sipang air beldi. Sipang air beldi ni sebab air pahit tak ada. Contoh air pahit putu contohnya. Mu dapat berahi sangat main air. Gini, mok letak kamu dalam beldi tu. Kamu berenang sekejap dalam beldi tu. Jangan kencing lah. Sebab mok ambil semayang air beldi. Mok letak kamu dalam beldi, kamu berenang lah puah-puah. Lepas tu anak pun keluar lah pada beldi. Air dalam beldi kekal mutlak. Takkan dia mustakmal. Ni. Jangan ada sidang pendengar pelik ni. Takkan dia mustakmal sidang pendengar. Air mustakmal ni air digunakan untuk mengangkat hadas kecil, berwuduk. Air digunakan untuk mengangkat hadas besar, mandi wajib. Budak dalam beldi ni bukan ambil semayang. Budak dalam beldi ni bukan mandi wajib. Kita pun dalam beldi kerana dia minat sangat dengan air, kita dia berenang dalam beldi tu sekejap. Bukan suruh buat ni sidang pendengar. Buat masalah biar jadi kau lucu laginya. Takkan dia mustakmal air beldi tu. Ni. Jangan buat lagi tu kita nak ambil semayang. Budak masuk dalam beldi. Tak gamuk kita nak pakai pula. Tapi adakah budak masuk dalam beldi? Tadi budak main dengan tangan. Takkan dia mustakmal. Bubuh budak saun dalam beldi. Takkan dia mustakmal air tu. Tapi jangan buat lagi tu. Ni siapa ke? Anak letak atromeng dalam beldi pun jadi mustakmal air. Ni dalam siaran luah ni. Siaran luah ni. Siaran TV laginya. Dia ajar dalam TV-nya. Mok disipang air dalam satu beldi. Anak dia masuk dalam bilik air. Anak dia bawa atromeng. Anak dia pun mandikan atromeng dalam beldi. Mok disipang air nak ambil wuduk. Jadi anak dia mandikan atromeng dalam beldi. Mok dia kata Allah awang mustakmal dah. Hai beldi mok nak ambil semayang. Bila atromeng ambil semayangnya, jadi nak dia mustakmal. Bila atromeng mandi wajibnya, nak dia mustakmal. Pelik ajaran tu. Lucu ajaran tu. Sidang pendengar, ni. Apa beza atromeng yang ianya plastik dengan cetong yang ianya plastik? Apa beza? Masuk cetong dalam beldi, jadi mustakmal tak? Dok, cetong plastik. Dah apa beza dengan masuk atromeng? Atromeng pun plastik juga. Kenapa dia nak jadi mustakmal dalam beldi? Sidang pendengar, ni ajaran TV ni. Orang dengar tu berkali ratus ribu. Juta pun tak tahu pelik kata. Jadi, nak jadi mustakmal air ni, air digunakan untuk berwuduk dan juga untuk mengangkat hadas besar mandi wajib. Kalau setakat masuk tangan, masuk kaki dalam beldi, air tidak akan jadi mustakmal. Faham tak sidang pendengar? Sekarang ni, air cetong, dia masukkan tuala. Tak jadi mustakmal air cetong tu. Sebab tuala bukan mengangkat hadas kecil. Tuala bukan mengangkat hadas besar. Tuala dengan plastik dengan cetong tu sama jenis je lah orang panggil. Air pun meresap dalam tuala. Dia pun peruh tuala. Kemudian jangan peruh habis. Peruh habis. Ada ni. Bila peruh habis tak panggil membasuh lah sebab tak ada air. Macam sebut tadi. Saya ingat ke dia nak sejukkan muka pesakit sebab pesakit tu panas. Kena nak wudukkan pesakit dengan tuala yang dia peruh habis air. Tak ada air. Sekarang ni tuala peruh sikit supaya tidak seje-seje, tidak bertitik banyak-banyak. Kemudian letak atas muka pesakit. Lepas tu tekan tuala, air keluar, pesakit pun niat wuduk, maka kita pun pusing tuala tu. Selesai mengangkat hadas kecil di muka pesakit. Tuala sebelah hak basuh muka pesakit ni, hak belah tu jadi mustakmal air. Peruh molek tuala tu. Peruh habis. Tuala kena basuh ke tak? Mustakmal tidak najis. Tak payah basuh. Peruh habis, air mustakmal yang di tuala, selam pula tuala dalam cetong. Angkat tuala, letak pula di tangan pesakit. Tekan tuala, sambil-sambil ratakan air di tangan pesakit. Itu dia panggil apa? Membasuh. Dia panggil membasuh. Anggota yang dibasuh tidak memada jikalau menyapu. Ataupun membasuh sebahagian, menyapu sebahagian. Pun tidak memada, wajib
membasuh sekalian muka, tangan sampai ke siku, kaki sampai ke dua mata kaki. Dalam FB ni tuala yang sama. Tuala yang sama tak ada masalah. Tapi tuala sebelah kita gunakan untuk meratakan muka, hak tu mustakmal air. Maka perahlah air di tuala tu. Tuala kena basuh, kena tukar tuala. Ada. Sebab bekasan mustakmal tidak dihukumkan najis. Cuma perah je air mustakmal di tuala tu. Selam tuala dalam cetong. Lepas tu datangkan pula untuk basuh tangan sampai ke siku. Begitulah sampai kepada basuh kaki. Sebab orang dulu dia biasanya menggunakan tuala. Orang dulu. Orang sekarang menggunakan spray. Orang sekarang dia menggunakan spray. Ni hak anggota yang dibasuh. Jadi minggu ni tersesat jugalah hak berkaitan dengan menyapu sekalian kepala ni, sebab saya undur balik kepada membicarakan fardu wudu yang keempat, menyapu kepala. Sekarang Quran memerintah menyapu. Tiba-tiba kita membasuh. Macam mana pula? Kalau muka, tangan sampai ke siku, kaki sampai dua mata kaki, Quran perintah basuh, maka kena basuh. Jangan menyapu. Kepala, Quran perintah wamsahu biru'usikum. Dan sapu oleh kamu akan kepala kamu. Quran perintah sapu, tiba-tiba kita pergi basuh. Macam mana contohnya? Orang yang berwuduk selepas daripada mandi. Dia berwuduk lepas mandi ni, dia wuduk bawah shower, bawah paip ujang. Jadi dia pun basuh muka bawah shower. Dia basuh tangan sampai siku bawah shower. Kepala pun dimasukkan bawah shower. Ada ni. Dia pun masuk bawah shower. Makna kepala pun dia basuh juga. Kepala pun dia basuh juga. Padahal dia tak sapu, padahal dia basuh. Kadang-kadang ada orang berwuduk menggunakan wayar getah. Dia pegang wayar getah tangan kanan, kiri, dia pun basuh muka dengan air wayar getah. Dia pun basuh tangan sampai siku kanan kiri dengan air wayar getah. Yang kepala ni, dia ambil wayar getah, dia sirang atas kepala. Dia basuh kepala. Dia bukan sapu, dia basuh kepala. Dan ada orang yang cukup mudah sebab dia berwuduk menggunakan air koloh. Cukup mudah nak menyapu kepala. Basuh muka air koloh. Basuh sampai siku air koloh. Sapu kepala mudah je. Mana apa ni? Basuhkan tangan dalam koloh, buat keluar tangan, sapu kepala. Ada orang yang saya tengok, dicekok air koloh. Dicekok air koloh. Dia bukan selam tangan dalam koloh untuk basuhkan tangan untuk sapu kepala. Dia ambil segenggang air koloh, dia pun sirang atas kepala dia. Dia buat gitu. Dia ambil air dalam koloh, dia pun sirang atas kepala dia. Itu basuh kepala, basuh rambut. Itu bukan sapu kepala. Satu pula jadinya. Macam mana kalau dia basuh kepala yang Quran perintah sapu? Pandangan muktamad dan mazhab Syafi'i, dihukumkan harus. Tapi tidak afdal, tidak aula, tidak utama. Kenapa tidak afdal? Kenapa tidak aula? Kerana apabila basuh melebihi perintah Al-Quran, iaitu sapu oleh kamu akan kepala. Tidak afdal. Tapi tidak dimakruhkan. Ada satu pandangan menyatakan, kalau kepala tu tidak disapu, sebaliknya dibasuh, sah, tetapi hukumnya makruh. Dan tidak dinafikan. Ada pandangan-pandangan ulama. Kalau kepala tu tidak disapu, sebaliknya buat lebih dengan membasuh kepala, dia hukum tidak sah. Walaupun itu bukan pandangan dalam mazhab Syafi'i, tapi tidak dinafikan ada pandangan kepala tiba-tiba tidak disapu, sebaliknya dibasuh. Tapi pandangan muktamad mazhab Syafi'i, diharuskan. Makruh pun tidak kalau kepala dia basuh, tetapi tidak afdal, tidak aula. Yang afdal, yang utama, kepala adalah sapu, bukan basuh. Kerana Quran memerintah sapu. Kemudian, sapu sekalian kepala, hukumnya adalah sunat. Kemudian macam mana cara
menyapu sampai yang hukumnya sunat. Dan insya-Allah saya akan sambung minggu hadapan lah. Saya akan sambung minggu hadapan. Jadi minggu hadapan insya-Allah hari Jumaat insya-Allah bermula pukul 6 petang, bukan lagi 5.30 petang. Jadi insya-Allah raya hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, raya yang ketiga. InsyaAllah lah, kalau tidak ada sebarang keuzuran, talaki Safinatun Najah ni akan diteruskan lah. Kalau tidak ada keuzuran. Jadi untuk, waktu saya masih lagi ada ni, ada dalam 15 minit lagi. Bukan nak berhenti ni, waktu belum lagi cukup. Cuma saya ada nak respon sikit lah. Soalan minggu lepas. Tapi ini bukan soalan berkait dengan wuduk lah. Ini bukan soalan berkait dengan wuduk, ini soalan berkait dengan puasa. Jadi walaupun kita di penghujung puasa, soalan ni saya rasa perlu saya jawab. Dia bukan berkait dengan puasa ni, berkait dengan qada puasa. Bukan berkait dengan puasa. Kalau berkait dengan puasa, berkait dengan niat puasa ke, hukum puasa ke, batal puasa ke, kita belajar sebelum masuk bulan Ramadan. Ini bukan berkait dengan rukun ataupun perkara membatalkan puasa. Ini berkait dengan qada puasa. Ada satu soalan. Saya dok qada puasa. Tahun first saya datang haid. Jadi dia tahun yang pertama dia datang haid, maka dia pun tak puasa lah. Tiba-tiba dia tidak qada. Dah lebih 20 tahun. 20 tahun dah. Lebih 20 tahun. 20 tahun ke, 25 tahun ke. Saya nak tahu kiraan fidyah tu macam mana. Saya nak ganti, tapi tidak disertai dengan fidyah. Kok tak sah. Tu jadi tertangguh. Dia ni. Saya nak ganti, nak qada lah. Tapi fidyah saya belum lagi bayar. Jadi saya nak ganti, nak qada ni takut tidak sah. Sebab itulah maknanya masih lagi dia tangguh qada puasa dia. Dia tangguh qada puasa dia. Aning. Yang pertama, dia tidak qada puasa. Yang dia tinggal kerana haid. Habis 1 tahun, tahun yang sama, maka berdosa. Itu berdosa. Dia wajib kena qada segera. Bab fidyah tu, itu perkara yang lain. Bab fidyah, itu perkara yang lain. Bab fidyah tu ada khilaf ulama'. Bab fidyah nanti dulu. Kita fokus satu-satu. Jadi dia nak qada. Tapi fidyah tak bayar lagi ni, takut qada dia tidak sah. Sebab tu dia masih lagi menangguhkan qada. Ni salah faham lah ni dia kira. Yang pertama yang bertanya, 20 tahun lebih dah ni. Maknanya berdosa sangat dah dia. Sebab dia wajib kena qada. Puasa ditinggalkan tahun yang sama. Kerana haid itu, dia wajib qada pada tahun yang sama. Langkah tahun dengan tidak ada sebarang keuzuran, maka berdosalah dianya. Wajib bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis puasa tahun depan tu, 1 Syawal, 2 Syawal tu dia wajib qada segera. Puasa yang ditinggalkan kerana haid, tahun yang lepas. Tahun yang semasa, tahun yang sama, dia tinggal puasa pula kerana dia haid 5-6 hari. Tu tak apa, qada kemudian. Adapun 5-6 hari, tahun yang sebelum tu, dia wajib kena qada segera. 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, terus puasa 5-6 hari tu. Bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdosa kerana dia melilakah tahun. Ni sampai 20 tahun lebih ni. Ada ni. Tahun yang sama, dia masih lagi tinggal puasa kerana haid 5-6 hari. Tu tak apa, nak qada lambat-lambat sikit pun. Sebab tu belum berdosa lagi. Sebab masih lagi tahun yang sama. Jadi yang pertamanya, dia kena qada segera. Hak puasa yang dia tidak qada pada tahun first, dia datang haid.
Kemudian fidyah macam mana? Fidyah ni kita pergi pada pandangan mazhab Syafi'i, pandangan muktamad. Jadi, dia langkah 1 tahun, saya letak ni. Dia tak sebut sini. First datang haid tu berapa hari? Saya letak lah. Haid dia 7 hari. Saya letak haid dia 7 hari. Jadi, apabila langkah tahun tu 20 tahun, maka 7 hari kali 20 cupok. Sebab untuk 1 hari, langkah 1 tahun cupok, langkah 2 tahun cupok, langkah 20 tahun 20 cupok. 1 hari yang kedua ni, langkah tahun cupok, langkah tahun cupok, 20 tahun 20 cupok. Jadi 7 hari kali 20 tahun kali 20 cupok. Dia kena bayar 140 cupok. Bayar kepada fakir miskin. Fidyah puasa langkah tahun. 140 cupok tu, 1 cupok dalam 670 gram. Maknanya, kalau 120 cupok tu, sebab 20 kilo, gini, sedang pendengar. 10 kilo beras, 15 cupok. 10 kilo beras, 10 kilo beras, 15 cupok. Boleh tak sedang pendengar tolong kira? 670 gram kali 15. 670 gram kali 15. Tengok boleh berapa? 670 gram kali 15. Boleh tak 10 kilo? Tak ada dalam komen ni. 670 gram kali 15 cupok. Boleh tak 10 kilo? Tak ada dalam B. Saya pun tengok soalan dalam telefon ni. Saya nak buka telefon, saya nak kira. Ada komen tu. 10 kilo setengah. Ya ke tak tu? 10 kilo setengah ke? Nanti saya tengok. Dia tulis 10 kilo setengah. Mana? 10 kilo .050. Bukan 10 kilo setengah. Jadi tak cukup juga 10 kilo. Ada. 10.05. 10.05. Jadi 10 kilo tak cukup lah untuk 15 cupok. Pandai-pandai kira lah. 10 kilo tak cukup. 15 cupok. Sekarang ni dia nak 120 cupok ni. 120 cupok dia nak ni. Sebab saya letak 7 hari tu sidang pendengar. Kalau haid dia first tahun datang 10 hari, langkah 20 tahun, 10 hari kali 20 cupok. Jadi 200 cupok. Ada tanya tu, darat ke bahagi ustaz? Darat lah. Darat. Satu cupok 670 gram. Sekarang ni dia perlu bayar 120 cupok. 120 cupok. Tadi saya letak 7 hari 20 tahun 140 cupok. 140 cupok. 140 cupok. 140 cupok berapa kilo? Akhir baliklah tu. Itu kalau haid dia 7 hari. Kalau haid dia 10 hari ke? Kalau 20 tahun, kalau 30 tahun, kalau 40 tahun. Ada sini sebut 670 gram kali 120. Kali 140 cupok. Sebab saya kira tadi 7 hari kali 20 tahun. 140. Bukan 120. 120 kalau nari. Kalau haid dia datang 6 hari, tahun yang pertama. Lepas tu dia langkah 20 tahun, 6 kali, nari kali 20 tahun, 120 cupok. Kalau 120 cupok, 80 kilo setengah. Dia kena bayar pada fakir miskin. Kalau 140 cupok, kira lah. Tengoklah berapa. Faham tak ni? Jadi kalau bab qada macam sebut tadi, bab qada itu tetap wajib disegerakan. Dia fidyah bayar ke tak bayar lagi, itu kewajipan yang berasingan.
Tak ada ni. Itu kewajipan yang berasingan. Tetapi bab qada itu kewajipan yang utama. Bab qada tak ada khilaf. Orang perempuan haid yang tidak puasa kena haid, memang tu wajib qada. Sebab Aisyah menyatakan bahawa kunna nu'maru bi qada'is siyam wala nu'maru bi qada'is salah. Kami golongan perempuan ni yang tak puasa tak sembahyang kerana haid, diperintahkan qada' puasa, kami tidak diperintahkan qada' sembahyang. Jadi puasa kena qada'. Wajib segera qada' serta wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ada komen ni 93.8 kilo. Mana 94 kilo. Kalau 140 cukup. Langkah 20 tahun. 7 hari saya letak. Kalau 10 hari kira lah. Dan memang ada orang perempuan yang seumpam ni. Dan saya pernah bertemu dengan perempuan. Dia sebelum dia berkahwin, setahun, 2 tahun, 3 tahun dia datang haid. Dia tidak qada' sehari habuk pun. Dia tak qada' sehari habuk pun. Pandai ni. Tu soalan hati kulim-lim tu saya jawab semula. Waktu pun tak ada dah ni. Saya pernah jumpa dia tahun pertama, kedua, ketiga datang haid. Dia tak qada'. Tahun yang keempat tu dia sudah berkahwin. Dia sudah berkahwin. Lepas berkahwin tu, tiap-tiap tahun dia qada'. Tiap-tiap tahun dia qada'. Hak haid ditinggal dia qada'. Tapi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. 3 tahun betul-betul. Sebelum berkahwin. Sehari habuk dia tak qada'. Sampailah umur 60-70 dah. Ni cerita sebenar ni. 60-70 dah umur. 70 dah umur dia. Dia kata, dia letaklah 3 hari tu 8 hari, 8 hari, 8 hari. Jadi 24 hari. Baru dia bertanya permasalahan dia. Yang pertama, 24 hari tu wajib qada' dengan bersegera tiap-tiap hari serta bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 24 hari itu sampai umur 70 contohnya. Kalau haid tu umur 10 tahun, 12 tahun contohnya, berapa puluh tahun di langkah tahun tu. Tu kena kira banyak lah tu. Tu ribu cupok lah kena bayar kepada fakir miskin. Berah, bayar. Bukan bayar dengan berah. Beli berah. Adapun kalau orang mati yang ada hutang puasa, yang mati ni tidak ada harta, tidak ada kewajipan kepada waris untuk beli berah, bayar pada fakir miskin. Ini soalan hak kulim-lim dalam FB ni. Kalau arwah tu meninggal, dia tidak ada harta, tidak menjadi kewajipan kepada waris beli berah untuk puasa yang arwah yang meninggal belum sempat habis qada'. Hanya sunat kepada waris, ambillah duit anak-anak tolong beli berah, bagi fidyah puasa untuk arwah mak ayah yang sudah meninggal, yang masih lagi ada hutang puasa. Tak wajib. Kalau arwah yang meninggal ada harta, maka wajib kepada waris-waris anak-anak ambil daripada harta arwah. Wak keluar duit, ambil duit dia, beli berah, bagi kepada fakir miskin, fidyah puasa kerana arwah ada baki lagi hutang puasa yang belum sempat diqadakkan. Maka cukuplah masa kita 6.30. Jadi sebagaimana disebut tadi, insya-Allah minggu hadapan saya akan sambung kembali sunat wuduk, ketika sapu kepala. Untuk minggu hadapan akan kembali bermula pukul 6 petang sampai ke 6.45 petang. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan ni kita sempat berkuliah 4 kali di bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan ni pahala gandaannya 70. Sekali kuliah seperti 70 kali kuliah di petang Jumaat bulan yang lain. Alhamdulillah kita sempat berkuliah selama 4 kali. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan kita sebagai ummah yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.